Ah, mungkin para penonton Selamat Pagi Malaysia pelik tengok saya pada pagi ini. Inilah caranya berpakaian kerja selamat ya, budaya kerja selamat. Ini satu kempen yang sedang dijalankan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2002 yang dianjurkan oleh Majlis Keselamatan Negara atau ringkasnya MKN, di mana pengerusinya Yang Berhormat Dr. Abdul Latif Ahmad, Timbalan Menteri Sumber Manusia, yang akan menganjurkan Minggu Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2002 dari 28 Ogos hingga 9 September ini di Pulau Pinang. Berlangsungnya larian OSH 2002 pada 6 hari bulan, dialog dengan industri pada 28, 29 dan 30 Ogos, malam anugerah keselamatan dan pekerjaan pada 7 hari bulan di Hotel Equatorial, seminar mengenai keselamatan dan kesihatan pekerjaan pada 8 dan 9 hari Selasa dan hari Rabu September ini. Dan apa yang menjadi pertanyaan kita, berapa ramaikah yang sedar bahawa menggunakan peralatan keselamatan dan kesihatan pekerjaan ini menjadi tanggungjawab kita. Jadi cukup sekadar itulah promosinya. Apapun sebenarnya, ini adalah antara peralatan yang digunakan oleh kebanyakan pekerjaan yang kita sendiri tidak, kadang-kadang kita sendiri terlupa. Contohnya yang paling terbaik ialah penggunaan mesin fotostat. Mesin fotostat, cahayanya itu kalau hari-hari kita menggunakannya, kadang-kadang kita tak ambil berat. Jadi untuk memberkatakan keselamatan di tempat kerja ini, bukan sahaja sebenarnya pekerjaan ataupun industri berat sahaja yang terlibat, tapi di tempat kerja kita sendiri. Contohnya di studio ni, berapa ramaikah yang menggunakan peralatan, terutamanya dalam pekerjaan. Dan untuk memperkatakan keselamatan di tempat kerja ini, kita telah mengundang dua tetamu, iaitu Encik Razali Abdul, pengarah urusan All Safe Marketing Sdn Bhd. Semua selamat, All Safe Marketing Sdn Bhd. Apa khabar Encik Razali? Khabar baik. Dan juga Encik Muhammad Nur Azab Ahmad, Eksekutif Jualan All Safe Marketing Sdn Bhd. Apa khabar? Baik. Jadi maknanya saya ni pakai tadi pun orang terkejut tu. Tapi nampak sebenarnya pelik. nampak pelik ya. Nampak pelik tapi itu perlu. Setakat ni Encik Razali, tahap keselamatan di kalangan para pekerja ni macam mana? Sebab Cik Zali terlibat dalam program motivasi, mengedarkan barang-barang peralatan ni. Macam mana? Kesedaran dia makin hari makin meningkat. Sebab kerajaan telah mengenakan satu akta KKP pada 1994. Jadi kesedaran tu berpunca daripada statistik. Kita lihat kemalangan tu meningkat. Jadi kemalangan sebenarnya dia memberi kos yang besar kepada majikan dan pekerja. Jadi bukan saja kos dari segi production, pengeluaran, tapi dia juga memberi kesan kepada imej korporat. Ya. Jadi kalau kita tengok, kalau satu syarikat bila berlaku kemalangan, perkara itu akan tersebar. Jadi orang tahu. Jadi kesedaran ni, kesan daripada perkara itu, kita lihat majikan dan pekerja sudah mula sedar. Ya. Jadi bagi pihak All Safe bukan saja mengedar produk yang bermutu, tapi kita juga turut terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang dianjur oleh pelanggan seperti Safety Committee, Hari Keselamatan Pekerja. Jadi benda ini melahirkan kesedaran. Jadi kesedaran itu meningkatlah dari masa ke masa. Itu. Jadi puratanya, keseluruhannya memang kita tahu bahawa kesedaran terhadap keselamatan di tempat kerja itu sudah ada peningkatan. Ya? Dan saya tertarik kepada Nur Azam Ahmad ni, Eksekutif Jualan ya. Sebenarnya kalau kita sebut pasal keselamatan kesihatan pekerjaan ini, golongan yang terlibat adalah golongan yang senior atau berpengalaman, ataupun golongan yang sudah berumur. Tapi hari ini saya rasa bangga kerana di Malaysia ni, contohnya Nur Azam merupakan Eksekutif Jualan yang golongan muda. Ini apa agaknya membuatkan Nur Azam memilih peluang ni? Okey, kalau ikut saya punya background dulu masa dekat ITM saya buat accountancy. Tapi bila keluar saya join All Safe dan saya terlibat dalam bidang pemasaran. Yeah. So yang membuatkan saya berminat ni sebab kira
kerja saya macam menolong orang. Memberi penerangan lah. Memberi penerangan. To create awareness kan. Kata-kata tu memberi kesedaran. Memberi kesedaran. Ini satu yang saya rasa sesuai sangat kerana pada 28 hingga 9 September ni, Minggu Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Ramai yang tak tahu OSH 2002 ni, ramai yang tak tahu, tapi bagi kalangan industri memang mereka mengetahui. Contohnya kadang-kadang saya kata mesin photostat tu, kalau boleh Cik Razali nyatakan ni alat sinar yang mesin photostat ni juga membahaya. Kita ada satu term dia panggil VDT, Video Display Terminal. Dia ini kalau kita selalu terdedah kepada TV, pancaran komputer based screen, dia akan statistik dia mereka mengatakan ada kaitan dengan keguguran. Sebab tu kerajaan dulu dia memberi kebenaran 15 minit relax pada 1 jam kita berdepan dengan video lah. Jadi dia cara kita nak mengatasinya. Tetapi sekarang sudah ada macam spectacle, dia panggil anti-stress untuk mengelakkan mata kita dari stres sebagainya. Jadi kita kena aware benda ni. Skrin biru ya. Itu salah satu. Ada yang pakai skrin, ada filter, tapi ada yang lebih mudah kita pakai cermin mata. Cermin mata tu dia ada kriteria yang boleh melindung daripada kita kena VDT effect lah. Itu dia. Ini sebenarnya keselamatan tempat kerja selalunya kita khusus kepada kilang-kilang. Tetapi sebenarnya di tempat dalam studio ni contohnya, dia mempunyai cara tersendiri. Ada banyak. Macam sekarang ni ada satu term dia panggil sick building syndrome. Sindrom bangunan sakit. Ini kesan dia mungkin daripada bukan bangunan tu sakit ya? Tak, bangunan tu mungkin tidak selesa. Contohnya kalau kita tidak ada ruang udara yang cukup ya. Satu lagi dia punya photostat yang terlalu rapat dengan tempat duduk pekerja. Kemudian aircon yang tak servis, kita tak tahu kesan dia. Jadi abuk-abuk macam itu kan kalau kita tengok. Dia fokus kita kebanyakan kepada alam sekitar. Tetapi dalam tempat kerja kita belum tahu rasa selamat. Perlu ada satu kajian ya. Kita pernah jual induk air quality di situ di Batu Pahat Dia orang satu profesor tengah buat kajian tentang kesan alam sekitar bangunan kepada tahap productivity, tahap kesihatan. Dia kalau tengok walaupun kerja tu simple tapi ramai orang tak datang kerja. Kenapa? Apa pasal orang selalu MC? Perkara ni harus kita lihat ya. Jadi sebut pasal safety, dia sangat luas skop dia. Mungkin di rumah pun ada masalah kan. Tempat kerja, jalan raya. Jadi safety ni patutnya memberi kesan pada semua orang. Bukan sahaja pekerja. Keselesaan tu penting. Keselesaan dan semua ada. Itulah yang kita selalu turut serta dalam program-program. Dan Azam melihat bagaimana pula Azam melihat apabila mula memasarkan peralatan keselamatan dan kesihatan pekerjaan ini, bagaimana sambutan terutama dari korporat-korporat besar yang kebanyakannya ya Cik Razali yang kebanyakannya mereka ni kalau kita tengok baru-baru ni hampir ke semua korporat-korporat besar ni mengalami ataupun mendapat keuntungan besar. Tapi dari segi untuk membelanjakan sebahagian daripada keuntungan itu untuk keselamatan dan pekerjaan ni bagaimana? Sejauh mana tahap tu, kesedaran? Kalau kita tengok akta KKP keselamatan dan kesihatan pekerja, setiap organisasi perlu ada safety committee, jawatan kuasa keselamatan. Jika sesuatu syarikat tu mempunyai staf yang lebih daripada 40 orang. Kebanyakan syarikat sekarang ni dia lebih pada nak reduce cost. Sebab pada mereka dia tengok benda macam safety ni kadang-kadang dia kata remeh-temeh. Tapi dia tak tahu dalam akta tu ada menyatakan kalau majikan tidak menubuhkan safety committee ni dia boleh didenda sehingga 50,000 ataupun 2 tahun penjara. Itu dia. Ramai yang tak sedar ni. Ramai tak sedar. Ini memang sesuai sangatlah Minggu Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ni dilancarkan. Saya ingin mencelah. Patutnya bila kita buat satu-satu projek pengeluaran, kita harus mengambil kira kos perlindungan diri. Biasanya kalau kita buat bangunan, kita duk fikir apakah tool, hammer, jentolak, batu bata. Sepatutnya kita fikir apakah kos yang harus kita beri, yang kita masukkan dalam usaha kita melindungi pekerja dari terdedah kepada hazard ataupun bahaya tempat kerja. Barulah kita punya pricing tu betul. Jadi kalau kita tak terlupalah, bila kita dah buat projek tiba-tiba kena stop sebab tak ada helmet, tak ada kasut, tak ada apa. Jadi benda itu patutnya dah dimasuk awal-awal
dalam Maknanya proses dalam kita Dalam bajet kos dia. bajet dalam bajet tu. dalam Ya. kos untuk membina tu dah masuk Dah lah. masuk. Jadi di human resource harus merupakan satu kos Kementerian, dalam proses Sumber Manusia. pembuatan. Ini penting. Saya ingat inilah antara tugas berat oleh Kementerian Sumber Manusia, khususnya menerusi Jabatan Kesihatan dan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan yang di mana ketua pengarahnya saya sempat bertemu beliau semalam, Dr. Johari. Beliau begitu memang mengambil berat ya, terutamanya di kalangan syarikat-syarikat besar yang meraih keuntungan, tapi dari segi bajet ataupun peruntukan untuk keselamatan ini kurang diambil perhatian. Ini saya ingat satu usaha yang diambil oleh kerajaan khususnya di bawah Majlis Keselamatan Negara yang memberi perhatian. Contohnya ialah yang terbaru kita lihat ada dua perkara, letupan di Petronas di Kertih dan juga lagi satu ialah kejadian di mana monorail jatuh menghimpap salah seorang wartawan bernama kawan saya juga, David Celaya. Ini dua perkara yang saya rasa rentetan peristiwa yang memerlukan keprihatinan syarikat yang mengendalikan kerja-kerja seumpama ini terdedah kepada orang ramai ini. Apa pandangannya? Saya kira perkara ini yang penting adalah bagaimana kita nak melahirkan satu environment budaya. Kalau kita kebanyakan yang saya jumpa majikan ataupun customer, dia kata payah untuk pekerja nak pakai helmet lama. Jadi sebenarnya perkara ni kita mesti ingat dia adalah budaya. Jadi macam all safe, kita turut serta saya sebut tadi bahawa kita cuba nak melahirkan budaya selamat tempat kerja. Memang peringkat awal contohnya helmet ni ya. Helmet ni bukan, saya ingat adakah kurang tempatan ke ataupun luar negeri. Luar negeri. Ini daripada Kenapa UK. kita tak ambil tempatan? Saya fikir bahawa dia kadang-kadang bergantung pada requirement customer. Jadi biasa kalau dalam satu organisasi dia dah set ada polisi, Ada spek dia. spesifikasi, so dia kata okey, helmet ni mesti dibuat daripada high density polyethylene misalnya. Ataupun helmet in the future dia boleh digunakan untuk aksesori lain. Boleh dilekatkan. Jadi kalau kita lihat helmet ni, kriteria dia melindung bahagian kepala. Satu. Satu lagi, helmet ini mungkin boleh menjadi penebat kepada electrical yang dia punya Ketebalan, velocity 440 volt AC current. Ya. Satu lagi, helmet ni boleh melindung ke bahagian kepala atau bahagian atas ni daripada kena chemical. Tetapi dalam masa yang sama kita mesti memikirkan kalau kita bekerja di kawasan yang bising, helmet ini mesti berkemampuan di attach dengan earmuff. Boleh dilekatkan. Earmuff. Jadi kita tengok bila kita pakai macam ni, kalau tak bising okeylah. Boleh letak sana. Bila kita bekerja di satu kawasan yang dB dia, kadar bunyi dia melampaui 85 dB, kalau mengikut daripada OSHA, itu sudah kita terpaksa pakai pelindungan telinga kalau kita terdedah pada 8 jam lebih. Ya. Jadi sebagai seorang safety officer, dia mesti fikir apakah ciri untuk dia memilih helmet. Jadi itu sebab kita pergi beri ceramah apa semua, kita listkan kriteria apakah helmet yang baik harus digunakan. Jadi dia mesti ada ciri-ciri, kurangnya ada sweatband di sini. Ini ramai yang tak. Jadi dia boleh menyerap peluh. Peluh ni kadang-kadang dia boleh mengganggu dalam masa kita bekerja. Gatal-gatal jadi terpeleset ke, dia terjatuh. Jadi di minimum requirement dia mesti ada sweatband dan dia mesti ada cadle sebagai penyerap hentakan. Ini dia panggil inner cadle lah. Jadi maknanya tak adalah kepala tu terus hentak. Tak. Ada pantulan di sini. Ada pantulan, ada penyerap dia. Saya tengok belakang ni, saya ingat siapa pula tu? Rupanya ini sebahagian daripada ini cermin-mata ni, yalah orang ingat saya nak melawar kata pakai cermin-mata ni kan, kata orang tu memanglah sebab saya lawa ni, memang kalau pakai pun memang lawa kata orang tu kan. Tu dia. Tapi sebenarnya ini memang khusus untuk keselamatan. Dia ni grade 2. Grade 2 maksudnya kalau kita berdepan dengan satu pecikan berbola halus 3.5 diameter pada hal laju 40 meter per second, dia boleh tahan. Jadi bila kita pilih spectacle, kita menengok grade dia. Grade 1 100
meter per second. Itu kalau kita pergi kerja dekat yang ada impact kuat. Kalau untuk welding, untuk grinding cukup untuk grade 2 British standard. Tapi selesa betul ni? Selesa. Jadi dia masalah sekarang ni, dia orang buat R&D. Kalau PPE atau personal protective equipment ni sekadar untuk memenuhi keperluan asas, dia tidak digunakan. Sebab tu dia orang ada R&D macam mana dipanggil ergonomik kan. Kita pakai selesa, passion, dan dia boleh melahirkan image kita, penampilan kita. Jadi untuk melahirkan penampilan yang smart, dia boleh dijadikan sebagai daripada pendorong untuk membentuk budaya. Sebab tu kita kadang-kadang beli kasut mahal kerana dia fashion. Jadi maknanya yang belakang tu pun sama ya? Itu semua. Sebab tu kita memilih benda-benda produk yang kita fikir mesra pelanggan. Dia protect secara minimum, tapi dia ada unsur-unsur ergonomik yang orang boleh pakai secara lama. Lamalah, takat 1 jam. Kalau kita pakai helmet yang kita tak tengok kriteria keselesaan, tengah jam ni kita dah bosan. Agaknya, adakah ini juga terutamanya penunggang motosikal? Ni nak tanya Azam ni. Penunggang motosikal, adakah mereka sesuai pakai ni? Untuk penunggang motosikal, sebab spek kami dah merangkumi semua dia. MP4 boleh juga untuk penunggang motosikal. Boleh juga digunakan. Jadi nampaknya kalau jumpa saya di tengah-tengah jalan tu, saya pakai ni jangan terkejut, memang sesuai untuk. Malah kami punya lebih bagus daripada yang macam Ray-Ban, sebab kami punya ada impact resistant. Maknanya kalau mungkin ada pecikan batu, dia tak pecah. Tak mudah pecah ya. Kalau kita lalu jalan raya, orang tengah mesin rumput kan. Jadi bahaya juga kalau kita jalan tak pakai benda-benda ni. Kalau dia passion lah. Kalau kita buat motor kan. Just protect. Tapi ini tidak ada ni power tak ada? Tak ada. Kami ada prescription. Kami ada juga prescription. Yang mana ada power lah. Ada power lah. Mana yang boleh menggunakan power boleh. Kita boleh. Jadi kalau macam ini je berapa ringgit katnya? Ini lebih kurang 20 lebih.